Okay, hai. Assalamualaikum semua. Okay, sekarang ni cikgu diberi satu soalan. Satu soalan ni berkaitan topik koordinat form 2 cikgu kira. Dan soalan-soalan begini, okay, pelajar-pelajar KSSM yang baru ni, yang form 4 sampai ke bawah lah, sampai form 1. Form 1 belum lagi lah, ni sebab topik form 2 ni cikgu rasa you all kena menguasai lah teknik bagaimana nak menjawab soalan-soalan yang sebegini. Sebab soalan-soalan yang sebegini yang akan diketengahkan dalam SPM 2021 nanti. Ataupun PT3 tak tahulah akan ada lagi ke tidak kan pas ni. So sekarang ni soalan yang macam ni, awak tengok diberi jarak di antara titik R negatif 3 negatif 3, okay, R negatif 3 negatif 3 dan SV negatif 6 ni. R negatif 3 negatif 3, ambil pen dulu. R negatif 3 negatif 3 dengan SV negatif 6 ialah 5 unit. Dia bagi jarak. Dia bagi jarak dan dia bagi yang ni point ini yang kita nak cari. Koordinat X bagi S ini yang kita nak cari. So dia tanya apakah nilai yang mungkin. Apabila nilai yang mungkin ni maknanya mungkin bukan satu nilai. Mungkin ada satu atau dua atau lebih nilai. Maknanya kamu kena carilah semua nilai yang mungkin. Kena fikir macam tu. Okay. So bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ini? Okay. Kita tengok. Okay, jom kita tengok. Okay. Sebenarnya dia ada dua cara. Cara yang pertama, cikgu tunjuk cara pertama, cara melukis. Lukis rajah lah. Bila awak nampak koordinat ni, senangnya kita lukis lah. Kita lukis papan koordinat, papan Cartesian. Okey, ini paksi Y. Sekarang ni kalau kita nampak dia banyak koordinat dia tu, banyak negatif kan. So kita buat dia banyakkan koordinat negatif lah maknanya. Sebab yang satu ni R ni negatif 3, negatif 3. Kalau kita terus letak negatif 3 di sini untuk X. Koordinat X. X1, Y1. Tu koordinat dia. X1, Y1. X2, Y2. Itu koordinat dia. So sekarang ni negatif 3, negatif 3 di mana? So kalau X dia negatif 3, Y dia pun negatif 3. So di sinilah koordinat dia. Ni kalau form 2 ni awak kena terror macam mana awak nak memplot titik negatif 3, negatif 3 tu. Sebab dia amat diperlukan sehingga ke SPM. Lepas tu S pula, yang ni titik R. Ni titik R. Yang S tu pula V negatif 6. V tu dia boleh jadi belah sini. Kita tak tahulah sama ada sebelum kita letak je lah kan. V tu kat sini. Ni V. Dan kita letak juga V di sini. V boleh jadi di sebelah kanan. V boleh jadi di sebelah kiri. Sebab apa? Sebab point R ni kan dia boleh sambung. Okey. Sekarang ni V negatif 6 V negatif 6. Ni negatif 6 ni kan koordinat Y. Maka dekat paksi Y ni kita labelkan negatif 3, negatif 6. Dia macam tu lah. Sama jarak kan. Negatif 3, negatif 6 macam tu. Okey. Sekarang ni kalau V negatif 6 maknanya di sinilah point dia. Ni V, X dia V, Y dia negatif 6 kat sini. So yang lagi satu V di sini kan. Kalau V di sini V negatif 6 di sini. So kalau cikgu, ini sebab cikgu tak ada kotak-kotak kan. Nampak garis cikgu tu tak sama. Tapi sebenarnya garis ni dengan garis ni samalah. 5 unit. Macam tu lah 5 unit 5 unit. Itu diberi dalam maklumat ni. Dia kata jarak 5 unit. So senangnya kalau kamu nampak garis yang sengit begini, kita gunakan konsep teorem Pythagoras. Okey. Sekarang ni Pythagoras theorem. Sebelah sini dulu kita cari. V yang sebelah kanan dulu kita cari. Kita buat segitiga bersudut tegak di situ. Kita bina segitiga bersudut tegak pada garis itu. Kalau dah tahu yang ni 5. Okay, kita boleh tahu tak dua sisi lagi. Sekarang ni kalau kita tengok ini negatif 3. Ini negatif 6. Maknanya jarak di sini 3. Macam mana awak tahu 3 Okey, kalau awak nak gunakan kaedah kiraan, awak ambil yang lebih besar ni. Kan dia makin ke atas makin besar kan. Tolak yang lebih kecil. Okey,
Yang besar siapa? Negatif 3. Tolak yang kecil siapa? Negatif 6. Negatif 3 tolak negatif 6 sama dengan 6 tolak 3, 3 lah. Tu jawapan dia. Jarak dia tu 3. Ataupun dia bila jarak ni dia tak ada negatif tau. So awak ambil je 6 tolak 3 pun awak dah dapat 3 kan. Tu. Maknanya kita nak mengabaikan. Bila kita nak cari jarak tu kita abaikanlah negatif tu. Tapi kalau kamu nak guna betul-betul, memang yang besar tolak yang kecil. Negatif 3 tolak negatif 6 dapat 3 juga. 3 jarak dia. Okey, so sekarang ni yang ini 5. Yang ini 3. Mengikut tigaan Pythagoras, kalau 3, 5, lagi 1 ni apa? Kalau yang hafal tigaan Pythagoras, dia hafal lah 3, 4, 5. Maka lagi 1 ni 4 lah. Bila 4, maknanya jarak di sini ialah 4 tau. So, kalau nak ke kanan negatif 3 ni 4, maksudnya negatif 3 tambahlah dengan 4. Dapatlah. Negatif 3 tambah 4 apa? V tu 1. Okey, kalau ke sini pula, dah kalau yang ni 4, yang sini pun 4 lah kot. Kalau kita tengok, sama je kan segitiga dia tu. Segitiga pun sudut tegak dia. Sama juga kat sini. Kat sini 3 juga. 3. Kat sini 4 jugalah. 3, 4, 5. Dia macam tu. Kan, yang ni kan 5 diberi. 3, 4, 5. So, 4 maknanya kalau ke sebelah kiri, negatif 3 ni buat apa dengan 4? Negatif 3 tolak 4 kalau sebelah kiri ni. So, dapatlah V tu adalah negatif 7. So, nilai V yang kita dapat sama ada 1 atau negatif 7. Inilah segala kemungkinan yang kita dapat untuk nilai V. Ini kaedah 1. Cuba kita tengok kaedah 2 pula. Kaedah 2 secara kiraan. Atau cara kedua kan. Cara kedua kita guna rumus jarak. Rumus jarak dia kata X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Ni rumus jarak. Kalau awak kaji rumus jarak ni sebenarnya dia dapat daripada teorem Pythagoras. Kalau awak nak search, awak search YouTube rumus jarak untuk topik koordinat tingkatan 2. Dia dapat rumus ni daripada teorem Pythagoras sebenarnya. So, yang tadi cikgu guna teorem Pythagoras ataupun cikgu guna rajah. Sekarang kita guna kiraan. Kalau kiraan, okey. Sekarang ni yang titik yang diberi kepada kita negatif 3 dengan S V negatif 6 kan. So, kita letakkan titik itu sebagai X1, X2. Yang ni X1, yang ni Y1. X1, Y1 pasangan titik yang pertama. Pasangan titik yang kedua X2, Y2. Ni pasangan titik yang kedua. Okey. So, lepas tu kita masukkan dalam formula sekarang. Okey. X2 tadi adalah siapa? V. V tolak negatif 3. X2 V tolak X1 tu negatif 3 kuasa 2. Bracket 2 kali. Bracket besar dia, bracket kecil yang sebab negatif ni. Okey, tambah dengan Y2 nya negatif 6 tolak negatif 3 kuasa 2. Jangan lupa bracket besar sebab ni tolak negatif. So, kita kena bracket kecil kat dalam tu negatif 3 tu. Lepas tu ada bracket besar lagi kat luar kuasa 2. Sama dengan 5. Okey, so sekarang ni punca kuasa 2. V tolak-tolak 3 jadi V tambah 3 lah. Kuasa 2 tambah negatif 6. Tolak-tolak 3 jadi negatif 6 tambah 3 lah. Kuasa 2. Sama dengan 5. Okey. So sekarang ni kita nak menghapuskan punca kuasa 2 ni. Kita buat apa? Kita kuasa 2 kan dia. Bila kita kuasa 2 kan sebelah kiri, maka sebelah kanan pun kuasa 2. So terhapuslah punca tu. Bila dah punca kuasa 2, lagi sekali, punca ni kita kuasa 2 kan pula. So dia jadi habis. Dia tinggal yang kat dalam ni je. So V tambah 3. Dia keluar yang kat dalam ni je. Tambah 3 tolak 6 negatif 3 kuasa 2 tau. Sama dengan 5 kuasa 2, 25. So, dia jadi macam ni. V tambah 3 kuasa 2 tu tak boleh nak buat apa-apa kan. Tambah dengan negatif 3 kuasa 2. Kalau awak tekan kalkulator sama dengan 9. Sama dengan 25. Okey, kita sambung sini. So, V tambah 3 kuasa 2 sama dengan 25 tolak 9.
V tambah 3 kuasa 2 sama dengan 16. So, V tambah 3, ni kuasa 2 kan? Kuasa 2 ni, bila kita nak neutralkan balik, kuasa 2 kita pindah ke sebelah sini, dia jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 16. So, V tambah 3. Okey, bila punca kuasa 2 16 ni, kalau peringkat tinggi lah, dia adalah sama dengan 4 sama dengan negatif 4 pun boleh. Sebab apa kalau awak kaji, kalau 4 kuasa 2. Ni cikgu buat pen lain sikit. Kalau 4 kuasa 2, kalau awak tekan kalkulator 4 kuasa 2 awak dapat 16 kan. Kalau awak tekan kalkulator negatif 4 kuasa 2 pun awak dapat 16. Cuba awak tekan. Negatif 4 kuasa 2 pun awak dapat 16. Maknanya punca kuasa 2 16 ni dia ada 2 nombor. Dia boleh 4, dia boleh negatif 4. So V tambah 3 ni, V tambah 3 ni kita boleh jadikan dia 4. So, V sama dengan 4 tolak 3 dapat V sama dengan 1. Dan V tambah 3 juga kita boleh jadikan negatif 4. So, V sama dengan negatif 4 tolak 3 sama dengan negatif 7. Tu. Ada 2 nilai V yang berkemungkinan. Okay. So, tu sebab dia kata, apakah nilai yang mungkin? Maknanya 2 nilai. Macam tadi dalam gambar pun kita dapat 2 kan? Sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri garis tu. Okey.